أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'. Alhamdulillah, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi dikasihi. Marilah sama-sama kita memanjat syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana begitu sempurna segala kurniaannya kepada kita. Begitu berharga, begitu bernilai segala nikmat Allah yang dilimpahkan kepada kita. Di dalam setiap hembusan nafas kita, dalam setiap saat, tiada lain melainkan dialah kebaikan mutlak daripada Allah. Apa maksud kebaikan mutlak? Artinya Allah memberi kebaikan itu kerana Ia ingin memberi, kerana Ia maha pemberi, Dia maha pengasih. Mudah kata satu hala, bukan tunggu kita buat baik, ya. Bukan tunggu kita buat baik baru kita dapat baik. Kalau itu, kalau Allah Ta'ala menta'alluqkan, meletakkan kebaikannya kepada itu, artinya kita binasa. Bila kita nak buat baik dengan orang tertentu, masa tertentu, tempat tertentu, ya. Tapi nikmatnya nak sepanjang masa. Nikmatnya nak sepanjang masa, di mana-mana, bila-bila. Itulah yang berlaku. Kalau diserahkan itu kepada kita, artinya kita mati, kita binasa. Sebab itu disebut kalau Allah Ta'ala serahkan kita untuk jaga jantung kita pun, makna kita mati dah. Tapi Allah Ta'ala dengan kebaikannya lah yang mentadbir segalanya. Kita tidur elok, ya, jantung kita bergerak elok, pernafasan kita bergerak elok. Itulah adab yang kita mula nak kena sedar. Sebelum apa-apa, itulah mula yang kita nak kena sedar, bahawa betapa Allah Ta'ala itu sentiasa menyempurnakan kebaikan kepada kita, ya Allah. Baik, jadi diminta ya untuk kepada saya ni untuk sambung kitab ni, kitab Syarah Hadis Jibril ini, ya, minggu lepas. Jadi diminta ini. Jadi sebenarnya secara peribadi saya memang mencari kitab ni. Saya mencari kitab ni sebab selalu saya menerangkan di mana-mana pun tempat yang saya pergi, saya akan terangkan tentang hadis Jibril itu sebab dia sangat penting. Dia sangat penting kerana di dalam dia ada kesimpulan daripada disebut orang yang bermula. Dalam dia ada kesimpulan daripada bermula perjalanan satu orang yang kita nak menyebut menjadi manusia, menjadi insan. Jadi sebelum itu
Semua itu ada, memang dah sebut insan, manusia, tetapi masih dalam nama haiwan natik lagi. Masih dalam nama binatang, dabbah. Dimuliakan oleh Allah dengan akal banding dengan yang lain, itu saja. Tapi dengan hadis Jibril itu menerangkan perjalanan satu orang itu menjadi sampai ke tempat yang sempurna, yang disebut insan rohani, ya. Sampai ke situ jauh perjalanan gitu. Dimulai dengan adab. Sebab itu disebutkan malaikat Jibril itu datang dengan apa, lengkap, ya. Yang kita telah sebut pada minggu lepas itu. Jadi alhamdulillah rupanya di sini. Ini kitabnya, ya. Jadi kitab ni nama dia, masya-Allah. Nama asal kitab ni dia memang terkenal dengan nama hadis Jibril. Kitab ni kan. Tapi dia ada nama lain dia. Nama asal dia ialah Hidayatul Talibin fi Bayani Muhimmatiddin. Jadi Hidayatul Talibin makna hidayat bagi orang yang mencari. Orang tak cari tak jumpa. Orang tak cari tak jumpa. Sebab itu perkara yang pertama kita kena niat untuk mencari. Kan? Kita kena niat untuk mencari. Tak cari tak jumpa. Apa pun dah disebut di dalam apa kita kata, kita dah faham daripada dunia, daripada hukum adat. Sama kan? Satu benda kita nak, kita kena cari. Bukan kata benda akhirat dia, benda dunia pun sama. Maka apatah lagi sebesar-besar perkara akhirat, redha Allah, akhlak mulia. Apa kita buat sendiri ke? Sebab itu selalu disinggung, ya, oleh para guru, ya. Ketika kita berusaha bermati-matian untuk belajar ilmu, memperbetulkan gerak-geri solat kita, memperbetulkan ucapan-ucapan solat kita, kan sentiasa nak bergerak tu, kita sallu kama raaitumuni usalli. Langsung kita berdalil dengan hadis itu. Solatlah sekalian kamu seperti kamu melihat aku bersolat. Ulama menyebut seperti kamu mengetahui aku bersolat. Maka bergegas manusia itu mempelajari af'al dan aqwal. Af'al dan aqwal maknanya dia menghabiskan masa untuk mempelajari gerak-geri. Macam mana kata, duduk yang sebenar Nabi ajar, ya, berdiri yang sebenar Nabi ajar, sujud yang sebenar Nabi ajar. Memang benar, itu penting. Sama juga aqwal, Al-Fatihah, macam mana kan disebut rukun qauli. Perlu dipelajari, kerana kalau tidak dia akan mencederakan kita punya syariat kita, mencederakan kita punya solat kita. Kecederaan itu sama ada dia boleh kepada kita kata makruh, dan dia boleh kepada tahap batal solat. Maka itu diketahui. Maka bagaimana rohani dia? Itu soalan dia. Rohani yang nama dia khusyuk. Kalau solat ada satu yang duduk di dalam hati, iaitu nama dia khusyuk, nama dia hudur, nama dia zikir. Maka apabila rata-rata manusia dia berfikir tak apalah dia buat sendiri, lalu dia mentarifkan berbagai-bagai macam inilah khusyuk, macam itulah khusyuk. Maka yang terlebih besar inilah dia. Dan itu perlu pada bimbingan. Dia tak mungkin benda zahir kita perlu bimbingan, tak mungkin batin kita tak memerlukan bimbingan. Tak mungkin. Itu dia hidayatul talibin. Hidayah. Jangan berhenti, ya. Jangan berhenti. Ada orang Allah bagi taufik pada dia untuk perbaiki amal-amal, untuk masuk Islam dan seumpamanya. Jangan berhenti. Jangan niat dah cukup dah. Jaga. Terus. Kerana selama kita buka, kerana Allah Ta'ala tidak akan berhenti memberi.
Sebab tu disebutkan innallaha ta'ala la yamallu hatta tamallu. Allah Ta'ala tak akan jemu sehingga kamu yang jemu. Itu dalam hadis Allah beritahu. Kau berhenti, Allah berhenti. Jangan berhenti. Jadi terjemah dia hidayatul talibin fi bayani muhimmatid din. Hidayah, petunjuk bagi orang-orang yang mencari. Talib ni mana orang yang mencari, orang yang menuntut. Orang yang mencari pada menerangkan muhimmatid din. Muhimmat makna perkara-perkara yang sangat penting di dalam agama. Sebenarnya kalau kita ingin melengkapkan diri kita menghadapi fitnah di akhir zaman, ini dia. Karena orang beranggapan untuk mempelajari, untuk menghadapi fitnah akhir zaman itu dengan apa? Dengan akal. Buat satu sistem yang bersumber akal sendiri. Tak mungkin. Itulah Yahudi. Itu Yahudi. Itu basic Yahudi. Jadi kita pun sama. Mengambil pendekatan akal juga. Lah. Rohani. Yang akan merentasi zaman. Selaju-lajunya ialah rohani. Sebab itu disebut ketika ayat Al-Quran diturunkan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan, maka para sahabat radhiyallahu anhu memahaminya dengan rohani, bukan hanya dengan akli. Kerana kalau hanya berpada dengan akli, maka akan dipersoal berbagai-bagai. Tapi tidak. Maka para sahabat memahaminya dengan rohani. Maka ketika dicari dengan akal, maka dijumpalah orang-orang saintis dan seumpamanya. Mereka jumpa kebenaran itu selepas 1400 tahun. Itulah lambatnya akal. Dia berjumpa selepas 1400 tahun. Dikaji. Oh, rupanya langit sama macam dalam Quran sebut. Oh, dalam tanah sama macam Quran sebut. Oh, dalam laut sama macam Quran sebut. Pada ciptaan manusia sama macam Quran sebut. Dia dah ketinggalan 1500 tahun. Maka para sahabat radhiyallahu anhum itu pada zaman mereka itu rohani menguasai akal. Bukan sekadar kita kata akal yang nombor satu depan. Akal ya, tapi rohani dia. Sebab tu mereka di apa kita kata disebut sebagai bintang petunjuk. Baik, kita baca ya. Kita baca bismillah. Jadi khutbatul kitab kita mula daripada awal baliklah ya. Dikhabarkan kepada saya dibaca ni pada tahun 2018 dulu ya. Jadi tak mungkinlah kita ingat balik ya. Jadi kita mula pada awal. Mudah-mudahan itu juga niat saya. Yang membaca ni lebih berhajat dari yang mendengar. Yang membaca lebih berhajat dari yang mendengar. Itu hakikat dia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Khutbatul kitab, muka surat 3. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa as'alullah subhanahu al-fathal mubin wa kamal al-yaqin wa tamkin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Segala puji-pujian itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan pembukaan yang nyata dan keyakinan serta keteguhan yang sempurna. Jadi minta, ini adab minta. Nak minta dengan Allah Ta'ala itu dia disebut ketika sedar bahawa dia fakir, maka dia meminta. Itu adab minta. Dia kena sedar dia fakir.
Itu dah kata mati bagi manusia. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai sekalian manusia, kamu semua adalah fakir kepada Allah. Suka atau tak suka, itu hakikat dia. Jadi kita fakir. Balik pada yang kita cerita tadi kan, tidur pun Allah Ta'ala enggak. Kita fakir ilallah. Ya. Jadi ketika punya kesedaran bahawa kita adalah fakir, maka kita akan meminta. Kita akan meminta kepada Allah. Lepas tu disebut, maka adabnya ialah mengagungkan Allah Ta'ala. Mengagungkan Allah. Besar, agung yang diminta. Dan saya bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, Tuhan pemilik kerajaan langit dan bumi, Maha benar lagi nyata. Masya Allah. Ini tak boleh terang ni. Bukan tak boleh terang, dia kalau terang dia jadi dah habis kita kat sini je. Dan saya bersaksi bahawa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba-Mu dan utusan-Mu yang sangat benar lagi amanah, yang bersabda may yuridillahu bi khairan yufaqqihhu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan baginya, maka dia akan diberikan kefahaman dalam agama. Itu dia. Kebaikan mana? Kebaikan yang sebenar. Bukan kebaikan yang dinisbahkan kepada sesuatu selain Allah. Ini kebaikan yang sebenar. Maka Allah Ta'ala akan datangkan kepada dia kefahaman dalam agama. Dan kefahaman ni dia tak datang tiba-tiba. Akan didatangkan sabab. Fa'atba'a sababa. Yang kita baca dalam surah apa? Al-Kahfi kan. Fa'atba'a sababa itu hukum hidup di dunia. Ada orang dia nak duduk bersendirian, dapat ilmu setinggi-tingginya, sedangkan itu tak pernah pun berlaku pada harta dia. Dia tak pernah terfikir duduk bersendirian dan dapat harta sebanyak-banyaknya. Faham bahawa nak dapat harta dia perlu berusaha dan bergerak mencari orang yang ada ilmu tentang harta, ada kepandaian tentang harta, ada pengalaman dan seumpamanya. Dia memahami itu, maka tiba-tiba untuk agama Allah, untuk ilmu, dia hanya berfikiran duduk sendiri saja dan dia mendapat kepahaman yang sangat besar. Itulah kerugian yang diputar oleh syaitan. Itu disebut barang siapa yang dikehendaki oleh Allah akan kebaikan yang sebenar, maka diberi faham akan dia di dalam agama. Dan itu bermula dengan sabab. Dia mencari. Ini cerita diri kita adab. Kalau cerita hakikat, habislah. Ya, selesai. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ali kullin wa sahbihim wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Semoga tambahan curahan selawat dan salam Allah dilimpahkan ke atas baginda, ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya, sekalian para nabi dan rasul, keseluruhan keturunan baginda, sahabat-sahabat mereka serta pengikut-pengikut mereka dengan perasaan kasih sehinggalah hari kiamat. Jadi di sini ihsan diterjemah dengan kasih ya. Kerana sumber kebaikan yang sebenar ialah kasih. Bisa disebut dengan baik kan? Betul lah terjemah tu kan? Tetapi kebaikan yang sebenar bermula dengan kasih. Sebab itu satu orang guru untuk memindahkan segala ilmu yang ada pada dia kepada murid-murid, dia perlu kasih. Kalau tak ada kasih, dia bahkan boleh merosakkan anak murid tu dengan cela, dengan tohmah, dengan macam-macam. Maka dengan kasihlah satu perantara antara dia dengan anak murid tadi tu berpindah kebaikan tadi.
Dan ketika anak murid tu dapat kasih daripada guru tu, artinya dia telah bersedia untuk ambil semua ilmu guru tadi yang dia boleh mampu dapat. Ya, kasih tu. Ini besar ya, ini perkara besar. Amma ba'du. Ini adalah risalah yang ringkas yang merangkumi kewajipan-kewajipan agama daripada ilmu-ilmu Islam, iman dan ihsan yang disebut di dalam hadis Jibril alaihissalam. Ia adalah hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu yang menceritakan apa yang wajib bagi seorang mukallaf mengetahuinya dan ganjarannya akan kembali kepadanya. Pernah Sayyidina Al-Imam Syekhul Islam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad berkata, kami bercita-cita untuk mensyarahkan dalam risalah yang lengkap akan hadis Jibril ketika ia datang bertemu Nabi SAW dan di samping baginda ada para sahabat. Lalu baginda bersabda setelah Jibril AS berlalu keluar, ini adalah Jibril, dia datang untuk mengajar kamu semua tentang agama kamu. Itu kan ketika didatangi mula-mula tu para sahabat kerana malaikat itu didatangkan dalam rupa manusia. Jadi itu sebenarnya antara hikmah kerana seseorang itu mempelajari tentang dirinya mesti daripada sesuatu yang sama dengan dia. Dia tak akan mempelajari sesuatu daripada yang tak sama. Kata dia nak belajar dengan malaikat. Malaikat tak makan dan tak tidur. Maka bagaimana dia akan mendapat kesempurnaan hidup itu? Jadi dakwah hanya dakwah itulah, inilah. Ya. Tak. Maka ketika disebut untuk seseorang itu belajar, walaupun guru malaikat sekalipun, seumpama hadis ini, maka akan didatangkan dalam bentuk manusia. Kerana manusia itu akan belajar daripada yang sama dengan dia. Yang tak sama dia tak dapat. Dia tak mampu belajar itu. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebut, walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan walalabasna alaihim ma yalbisun. Jadi pada permulaan dakwah Nabi SAW, orang-orang musyrikin mereka macam-macam lah dia bercakap. Kan? Mereka macam-macam mereka bercakap. Mereka kata apa? Mereka kata, kenapa Allah tak hantar malaikat yang menjadi guru kita? Kenapa Allah Ta'ala tak hantar malaikat yang nak menjadi rasul yang berdakwah? Kenapa dihantar sebagai manusia? Di situ. Maka Allah Ta'ala menjawab, walau ja'alnahu rajulan, walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan. Kalaulah kami menjadikan rasul itu malaikat, nescaya kami akan mendatangkan dia dalam rupa manusia. Kan? Kerana kemuliaan manusia juga mempelajari daripada yang sama dengan dia. Tak akan datang lembu, tiba-tiba dia belajar daripada lembu. Tak mungkin. Kerana rupa yang ashraf, rupa yang paling agung ialah rupa manusia. Rupa yang paling agung, rupa manusia, surah. Maka didatangkan dalam surah ni. Sebab tu disebut oleh para guru, ketika malaikat kan, kalau dia Allah Ta'ala beri kepada malaikat ini kepelbagaian dalam dia nak hantar apa-apa, kepelbagaian macam-macam. Macam kalau kita tengok contoh rendah punya, contoh yang lebih kurang pada tu, jin. Jin kan, jin dia nak menjelma ke alam kita, dia ada beberapa gambar yang dia boleh guna untuk menjelma ke alam kita. Ini bukan cerita dongeng ya, ini ada dalam hadis. Ya, kadang-kadang dia ingat kan, mungkin ustaz ni cerita benda, tak, benda ni ada dalam hadis. Ya,
Dia datang dalam beberapa rupa. Sama ada dia datang dalam rupa binatang anjing ke, dalam rupa ular ke. Kan itu ada dalam hadis yang Nabi sarankan, kalau terlihat ular dalam rumah, maka beri pesan dulu kepada dia sebelum semua, sama ada dia jin ataupun dia adalah memang binatang ular. Kerana dia boleh dibenarkan Allah Ta'ala untuk dia masuk ke alam kita dalam rupa itu, bentuk itu, dan itulah selemah-lemahnya keadaan mereka. Dan dia akan matilah kalau dia akan bunuh. Kalau dia masuk alam kita tu, dan kita lah yang diberi kuasa untuk melakukan sesuatu pada dia, tu mati jin tadi. Ya, tu dah lemah dah tu. Dia masuk ke dalam alam zahir. Jadi ada beberapa rupa yang Allah bagi kepada jin ini. Tetapi malaikat dibenarkan berbagai-bagai rupa untuk masuk. Dan rupa yang paling mereka suka, maknanya yang paling banyak didatangkan ialah rupa manusia. Sebab tu banyak riwayat datang, malaikat datang rupa manusia, rupa manusia, rupa manusia. Ya, rupa manusia. Sama kita baca hadis, kalau kita baca dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis tentang pemuda Bani Israel yang diuji Allah kan, 3 tu. Penyakit sopak, botak dengan apa? Penyakit apa tu? Buta. Kan ada 3 orang Bani Israel yang diuji. Lalu Allah hantar malaikat rupa manusia. Jadi hikmah dia ialah kerana manusia akan mempelajari daripada sesuatu yang mulia, itu rupa dia juga. Maka sekiranya Allah Ta'ala ingin mendatangkan Rasul itu bentuknya malaikat, maka akan didatangkan dalam bentuk manusia. Nescaya mereka juga akan dalam kekeliruan, seperti mana mereka kekeliruan sekarang. Balik kepada kisah orang musyrikin Mekah tadi. Kalau datang malaikat pun dia akan tak nampak juga. Ya. Maka kami jadikan perkataan beliau di sini ini sebagai isyarat keizinan beliau untuk menghimpunkan yang termampu oleh ilmu kami yang sedikit serta kefahaman kami yang kurang ini. Jadi di sini apa yang disebut ni? Jadi ketika mana ada guru-guru yang dia menyata keinginan dia menyata keinginannya, maka anak murid ni dia sangat peka. Dia sangat peka untuk ambil keinginan guru tu sebagai dia akan dapat kebaikan dalam melaksanakan itu. Dia tak suruh. Dia tak suruh kan, tapi dia nyatakan keinginan saya dapatlah seseorang menghimpunkan hadis Jibril ini, semua dia punya penerangan dalam tu. Maka dihimpunkan oleh anak-anak murid dia, ya. Ini ialah sebagai syarahan apa yang terangkum di dalam hadis tersebut, dan kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diterangkan hati kami serta dipermudahkan urusan kami. Sesungguhnya Dia Tuhan yang Maha Mulia, Maha Pengampun, Maha Berlemah Lembut lagi Maha Mensyukuri. Kita mulakan dengan menyebut hadisnya yang diriwayat oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi shadidu sawadi sya'ri la yura alaihi atharu safari wa la ya'rifu minna ahad hatta jalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tusuma ramadan wa hujjal baita in istata'ta ilaihi sabila qala sadaqta fa ajibna lahu yas'alu wa yusaddiqu qala fa akhbirni 'anil ihsan 'anil iman qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri qala sadaqta qala fa akhbirni 'anil ihsan qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم
Maksudnya ketika kami sedang duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, tiba-tiba muncul seorang lelaki yang memakai baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak nampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh dan tidak ada seorang pun di kalangan kami yang mengenalinya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi SAW lalu merapatkan kedua lututnya kepada lutut baginda dan meletakkan kedua tangannya di atas pahanya, iaitu duduk dengan penuh adab. Lalu beliau berkata, "Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Maka Rasulullah SAW menjawab, "Islam itu bahawa engkau bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Engkau mendirikan salah, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan haji sekiranya engkau berkemampuan syariat." Kemudian dia berkata, "Benarlah engkau." Kami semua kehairanan, dia yang bertanya, dia pula yang membenarkannya. Kemudian dia bertanya lagi, "Khabarkan kepadaku tentang iman." Lalu baginda bersabda bahawa engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari akhirat, serta engkau beriman kepada takdir, yakni ketentuan yang baik dan yang buruk. Kemudian dia berkata, "Engkau benar." Kemudian dia berkata lagi, "Ceritakan kepadaku tentang ihsan." Lalu baginda SAW bersabda, "Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya maka sesungguhnya dia maha melihat engkau." Kemudian dia berkata lagi, "Beritahukan kepadaku tentang hari kiamat, yakni bilakah akan berlaku." Baginda SAW bersabda, "Tidaklah orang yang ditanya tersebut lebih mengetahui dari orang yang bertanya." Dia berkata, "Kalau begitu ceritakan kepadaku tentang tanda-tandanya." Baginda SAW pun bersabda bahawa seorang hamba akan melahirkan tuannya dan kamu akan melihat seorang yang bertelanjang, iaitu tidak mempunyai pakaian yang cukup, berkaki ayam, hanya mengambil upah mengembala kambing. Kemudian mereka itu berlumba-lumba membina bangunan tinggi. Setelah itu pemuda tersebut berlalu dan kami terdiam sebentar. Kemudian baginda SAW bertanya, "Tahukah engkau siapa yang bertanya itu?" Aku berkata, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Baginda SAW bersabda, "Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian bertujuan mengajarkan kalian tentang agama kalian." Jadi hadis riwayat Imam Muslim. Diketahuilah bahawa hadis ini sebagaimana ia meliputi 3 rukun di dalam agama, iaitu Islam, iman dan ihsan. Islam, iman dan ihsan. Islam, iman dan ihsan. Kena berjalan untuk mencarinya, ya. Islam, iman dan ihsan. Maka ia turut mencakupi 3 cabang ilmu. Pertama, ilmu fiqh, iaitu ilmu berkenaan hukum-hukum syarak secara praktikal yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dilaksanakan oleh setiap kaum muslimin dan muslimat. Itu nama dia lain, ilmu fiqh. Tu dah moden lah tu. Nama dah moden, ya. Jadi jangan ada ilmu fiqh datang pada mana? Dia kata, la ilaha illallah. Fiqh ni nama moden. Nama asal dia sebenarnya syariat. Tu yang kena mengaji. Apa yang fardu, apa kita kata fardu dan wajib, apa yang sunat, apa yang harus, apa yang makruh, apa yang haram. Ketika disimpulkan hanya bidang itu, dikeluarkan daripada Quran, daripada hadis untuk kemudahan umat belajar, nama dia fiqh. Ya. Itu dia. Kedua, ilmu tauhid, iaitu perkara yang wajib menjadi pegangan akidah setiap mukallaf daripada perkara-perkara ilahiyat, yakni ketuhanan, nubuat, kenabian dan sam'iyat, yakni perkara-perkara ghaib yang tidak diketahui melainkan apa yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran dan Rasul dalam hadis. Itu pun agama tauhid, nama tauhid, ilmu tauhid. Ya, ilmu tauhid. Jadi ada orang tanya pula, mana datang nama ilmu tauhid ni? Dia nama moden dah. Ya, asal dia iman. Kan? Iman.
Ini nama tauhid. Dikeluar ketika mana dikumpulkan semua pegangan yang apa? Perkara-perkara yang menjadi pegangan. Ini bukan dikumpul sendiri. Terkadang-kadang kita sendiri tidak jelas ya ketika mana disebut kenapa imam tu boleh saya tak boleh. Dia kata macam tu. Imam tu boleh kumpul, saya tak boleh kumpul. Macam mana? Dia kata dia macam ni lah. Ketika satu orang yang dikatakan punya kemahiran dalam satu bidang, kata dalam bilik dalam surau ni penuh emas. Orang yang punya kemahiran itu dirinya sendiri boleh membezakan mana emas yang palsu dan mana emas yang tulen. Itu punya kemahiran. Dia bukannya berdasarkan imam ini cakap, berdasarkan itu nakil baru. Kedudukan dia baru nakil, mana orang yang menukilkan. Dia alim nakil. Dia belum lagi. Banyak lagi tahapan dia. Ya. Baik. Yang ketiga ilmu tasawuf. Ni pun nama moden juga ni, aka nama moden. Ilmu tasawuf. Asal dia nama apa? Ihsan. Disebut dalam hadis ihsan. Sebutlah nama dia. Apa nama yang sebelumnya? Ilmu ihsan, ilmu adab, ilmu akhlak, ilmu zuhud. Itulah dia. Maka moden dia nama tasawuf. Ya. Iaitu ilmu berkaitan akhlak hati. Jadi kita fahamlah tu akhlak hati. Sebab kita kebiasaan bila sebut akhlak ni senyum akhlak gitu kan. Senyum, cakap pelan-pelan akhlak. Hakikat dia akhlak bermula daripada hati. Hati bersih tu akhlak. Kan? Ada orang dia senyum tapi dalam hati jaga kau. Ya, jaga kau dia tu. Siap lagi, kejap lagi kena. Dia tu. Itu bukan akhlak. Itulah nifaq. Kepura-puraan. Jadi akhlak itu kalau dia senyum memang ada dalam hati dia. Itu kan. Ilmu berkaitan akhlak hati yang mana wajib ke atas setiap hamba untuk memperhias diri dengannya daripada perkara-perkara yang dapat menyelamatkan dannya daripada api neraka dan menyucikan hati daripada perkara yang membinasakan. Daripada yang disebut membersihkan diri daripada akhlak mazmumah, sifat mazmumah kepada sifat mahmudah. Maka ketiga-tiga ilmu ini wajib bagi setiap mukallaf mencari dan mempelajarinya, serta tiada rukhsah, yakni keringanan atau alasan untuk meninggalkannya. Maka sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma walau bisin fa inna talabal ilmi faridatun ala kulli muslim. Jadi ini riwayat Imam Ibnu Abdul Bar. Jadi cuma kedudukan dia ialah hadis dhaif. Cuma kita mempelajari bahawa hadis dhaif ini boleh digunakan, disandarkan dalam masalah fadail amal. Baik, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Sesungguhnya menuntut ilmu itu wajib ke atas setiap Muslim. Kitab ini merupakan muqaddimah, iaitu permulaan bagi ketiga-tiga ilmu tersebut dengan bahasa yang jelas bagi memudahkan mereka yang baru untuk mempelajarinya dari kalangan lelaki dan perempuan. Dan kami memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala taufiknya untuk menyempurnakan dan hidayahnya kepada jalan petunjuk. Dialah Tuhan yang mencukupi dan sebaik-baik tempat berserah, sebaik-baik yang memelihara dan sebaik-baik penolong. Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Dia, kepadanya lah tempat kembali. Baik, kita masuk ya. Rukun al-ruknul awwalu al-Islam. Jadi dalam hadis Jibril kan mula-mula tentang Islam. Rukun yang pertama ialah Islam. Islam ialah menjunjung perintah dengan melakukan ketaatan berdasarkan apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada hukum-hukum syarak.
Iaitu agama yang diterima di sisi Allah yang telah dipilih untuk hamba-hambanya. Tidak akan diterima agama selainnya. Firman Allah, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar dan diredai di sisi Allah ialah al-Islam. Jadi Imam Bukhari ketika menerangkan tentang ayat ini, Al-Islam ini, ketika dah disebut Al-Islam itu, sebelum cerita di bawah ayat ini, beliau telah mendatangkan bab-bab tentang syariat, tentang Islam dan tentang iman. Dan ketika sempurnanya Islam dan iman, itulah ad-din yang sebenar. Kalau tidak, Islam yang diamalkan tu nama dia sebenar ialah Al-Istislam. Sebelum itu, ketika satu orang baru mula mempelajari syariat, umpamanya, dia belum lagi mengukuhkan akidah dia, dia masih dalam Al-Istislam. Itu Islam atas pengertian Al-Istislam. Itu yang disebut dalam juzuk 26 itu. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Ketika orang Arab Badui datang kepada Nabi SAW, lalu melaungkan, amanna, amanna, kami beriman, kami beriman. Kan iman itu dalam, bukan luar. Tak dilihat. Yang dilihat ialah Islam. Iman rahsia dia dengan Allah. Lalu laungan dia amanna, amanna. Orang Arab Badui kata. Maka apa firman Allah? Allah perintah Nabi menjawab, Kul lam tu'minu. Katakan wahai Muhammad, belum lagi. Lam tu'minu, belum lagi kamu sekalian beriman. Walakin kulu aslamna, tetapi ucaplah aslamna, kami muslim, kami muslim, kami muslim. Itu disebut al-Islam ala ismi al-istislam, itu maksud dia. Tapi bila dah berhimpun tadi tu, Islam yang diamalkan tadi bersama dengan iman yang kukuh, inna dina indallahil Islam, itu dia Islam. Bukan lagi yang buih-buih itu. Inna dina indallahil Islam. Itulah hadza huwal haq. Itulah hak yang akan menjadi yang disebut bahasa dia, yang Allah akan gunakan untuk hapuskan batil. Itu dia hak, ya. Maka sesungguhnya agama yang benar dan diredai di sisi Allah ialah Islam. Firman Allah, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya di sisi Allah, dan ia pada hari akhirat kelak akan tergolong di kalangan orang-orang yang rugi. Firman-Nya lagi, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Maka pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan telah aku cukupkan nikmatku kepadamu, dan aku telah meredai Islam itu menjadi agama untuk kamu. Surah Al-Maidah ayat 3. Rukun-rukun Islam itu ada 5 perkara, dan ia adalah rangka serta binaan Islam seperti yang disebut oleh baginda Rasulullah SAW. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa shawmi Ramadan, wa hajjil bait. Terbinanya Islam di atas 5 perkara: bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah, mendirikan salah, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji. Golongan ilmuwan menyatakan kelima-lima rukun Islam ini terikat antara satu sama lain. Tidak akan diterima bagi mereka yang beramal dengan sebahagian sahaja dan meninggalkan yang lain, sehingga mereka mengamalkan keseluruhannya. Barang siapa yang sengaja meninggalkannya atau sebahagiannya kerana, ingat tinggal kerana, tengok,
meninggalkan kerana mengingkari kewajipan, maka kafirlah dia. Satu ada tinggal kerana malas, dia fasik, dia masih Muslim. Ya, tapi satu dia tinggal kerana dia memang kata tak wajib benda ni. Habis. Dia mengingkari. Yang itu jadi kufur. Maka bagi yang meninggalkan rukun-rukun Islam yang lain selain daripada rukun mengucap 2 kalimah syahadah tanpa mengingkari akan kewajipannya, maka hukumnya adalah fasik, yang mengurangkan kesempurnaannya sebagai seorang Islam. Dan barang siapa yang mengerjakan dan menyempurnakan kesemua rukun-rukun Islam tersebut, maka dia menjadi Muslim yang sempurna imannya. Mereka yang melakukan suatu amal tanpa ada kepercayaan, yakni keimanan, maka orang ini adalah munafik, iaitu dikira mereka sebagai Muslim di dunia, namun di akhirat kelak mereka ini berada di tempat paling bawah di dalam neraka. Maka tidak ada sebenarnya kata-kata boleh menghalalkan darah seseorang yang seagama dengan kita. Tak boleh. Jangan cari jalan. Jangan cari jalan untuk menghalalkan darah saudara Muslim dengan tohmahan-tohmahan yang kita tak faham. Kita tengok dia ni buat lain sikit, kita dia ni syirik ni. Perkataan itu untuk membenarkan dia dibunuh, ini adalah satu kezaliman yang sangat besar. Kan? Antara orang yang dosa dia besar, dalam hadis bagi tahu dosa yang besar ialah satu orang yang buat satu alasan untuk heret satu orang berharta ke atas, iaitu kepada mahkamah ataupun pemerintah, sehingga terputuslah orang tadi dari hartanya. Contoh, satu orang berharta, lalu ada orang dengki kan, dia guna apa-apa alasan sehingga bila dibawa angkat kes ke pemerintah, terputuslah orang tadi daripada hartanya. Itu termasuk dalam dosa besar. Apatah lagi kalau dia mentohmah, melakukan sesuatu untuk membolehkan dia dibunuh. Tak ada jalan. Hatta munafik pun bukan jalan dia untuk dibunuh. Berapa banyak peristiwa sahabat-sahabat kata, wahai Rasulullah, biar aku pancung munafik ni, biar aku pancung. Tapi Rasulullah tu jangan. Bukankah dia mengucap, bukankah dia bersolat? Nabi itu jangan. Itulah tempat untuk akhlak. Ya. Dan ada pun sesiapa yang meninggalkan 2 kalimah syahadah, satu, sekiranya dia tidak mampu menuturkannya kerana bisu dan sebagainya, maka hukumnya sama seperti mereka yang sudah menuturkan, maka dia dikira beriman. Yang kedua, sekiranya kerana keengganan dirinya untuk mengucap 2 kalimah syahadah, maka dia telah kafir tanpa khilaf. Dia tak nak suruh sebut tak nak sebut, ya. Sebaliknya, jika kerana kelalaian, sebagian ulama berpendapat hukumnya seperti orang yang enggan menuturkannya. Namun jumhur ulama berpendapat bahawa dia tetap beriman. Semua perincian yang disebutkan hanya bagi mereka yang dilahirkan di negara kafir. Ini perincian ni. Mana ketika jumpa satu orang, tanya dia, mengucap kan, Muslim, mengucap kan, sebab tu bukti. Adapun bagi mereka yang lahir di negara Islam, maka dia tetap beriman. Mereka hanya berdosa kerana tidak melafazkannya. Wallahu alam. Sekadar itu, ya. Kita masuk nanti muka surat 16. Jadi disebut minggu sudah kan, atau kalau boleh kita baca terus kan sampai habis. Insya-Allah, mudah-mudahan, ya. Dapatlah kita manfaat sebanyak-banyaknya daripada kitab ni. Dan apa yang sekadar itu perkongsian di pagi ini mudah-mudahan bermanfaat, dan terutama bagi hak diri saya. Jadi kata-kata itulah yang sebenarnya ditujukan pada hati sendiri, pada diri sendiri. Mudah-mudahan menjadi sabab peringatan, mudah-mudahan menjadi sabab sentiasa taat kepada Allah Ta'ala, menjadi sabab bertambah kebaikan. Dan kita yang hadir, kita sama-sama kita berdoa, apa yang baik kita mudah untuk kita mengamalkannya, dan apa yang buruk kita mudah untuk menjauhinya. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.